Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita memulakan majlis kita pada pagi ini, sukalah saya untuk memperkenalkan sedikit sebanyak berkenaan siapakah kita punya panel pada hari ini, iaitu Inspektor Muhammad Suhaimi bin Muhammad Nasir, merupakan anak kelahiran daripada negeri Terengganu dan statusnya tuan sudah berkahwin. Sudah berkahwin dan mempunyai seorang anak dan tuan berpendidikan daripada ijazah di Universiti Malaysia Sarawak dan sudah berkhidmat dalam polis selama 10 tahun dan 8 tahun berada di Teluk Intan dan 2 tahun berada di Mualim. Tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menyerahkan sepenuhnya kepada moderator untuk mengendalikan program kita pada pagi ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sirih berlipat sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara, peremis kata selamat datang, salam sejahtera, pembuka bicara. Agah-agah si burung hutan, pinggiran jati terbang berteman, indah-indah majlis sambutan, syukur di hulur, bersulam senyuman. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Baiklah, kepada rakan-rakan kita yang sedang menonton di FB Live, jangan lupa tekan butang like di page yang berada di bawah. Selamat datang saya ucapkan kepada semua yang hadir bersama-sama pada pagi ini. Selamat datang. Sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan anda semua, penonton dan juga pendengar kita pada hari ini, untuk kekal fokus sepanjang majlis ceramah kita, kerana kita akan dapat banyak input-input yang bermanfaat, bukan sahaja untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang tersayang yang berada di sekeliling kita. Seterusnya, link kehadiran akan diberikan sebelum webinar kita berakhir dan akan ditutup selepas 15 minit webinar kita akan berakhir. Akhir sekali, sebarang persoalan boleh diletakkan di ruangan chat box ataupun ruangan komen di FB Live. Soalan-soalan anda akan dijawab di hujung majlis. Baiklah, saya Muhammad Amir Haziq bin Muhammad Iskandar, pelajar semester 6 ISM Komunikasi Sosial, moderator anda untuk majlis hari ini yang bertajuk Ceramah Kesedaran Pencegahan Penipuan Melalui Internet dan Panggilan Telefon daripada Scammer. Baiklah, webinar ini merupakan perkongsian kepada pelajar dalam bidang online scamming yang akan diberikan oleh Tuan Inspektor Suhaimi bin Muhammad Nasir, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Daerah IPD Mualim. Program yang julung-julung kalinya anjuran Seksyen Kebajikan, Perkhidmatan dan Perumahan Pelajar bertujuan untuk memberi input dan pendedahan tentang penipuan atas talian yang semakin berleluasa seperti wabak epidemik. Rata-rata antara kita masih tidak tahu kejadian ini boleh terjadi kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia. Ditambah pula sekarang merupakan zaman teknologi dan telah menjadi lali dalam kalangan masyarakat. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita mendengar sepatah dua kata yang ingin disampaikan oleh panel jemputan kita pada hari ini. Inspektor Muhammad Suhaimi bin Muhammad Nasir. Inspektor dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, pengacara majlis yang saya hormati, Puan Maskara binti Ahmad, iaitu Timbalan Pendaftar Kanan Bahagian Ehwal Pelajar, dan Encik Abdul Ghani bin Mansur, Timbalan Pendaftar Bahagian Ehwal Pelajar, kita kalangan UPSI, hadirin dan hadirat dan student dan pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian. Okey, sebelum saya lebih lanjut, lebih panjang dan mengenai scammer iaitu penipuan-penipuan yang berlaku di kalangan kita ni, izinkan saya kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Suhaimi bin Muhammad Nasir. Telah berkhidmat di dalam jenayah komersial ni sudah lebih kurang baru dalam 10 tahun.
Dan sebelum ni saya berkhidmat di Teluk Intan, di IPD Hili Perak dan sekarang berada di IPD Mualim. Okey lagi. Izinkan saya kalau saya biri, saya tak berselesa duduk jadi macam janggal. Okey. Sebelum saya pergi ke slide-slide saya untuk bagi penerangan mengenai jenayah-jenayah komersial yang berlaku di kalangan pelajar ni, saya akan okey, ini slide saya, iaitu tajuk yang akan saya beri adalah kempen pencegahan jenayah komersial, iaitu kesedaran jenayah komersial, kesejahteraan komuniti ataupun jenayah dalam talian. Okey, ini ada skop ceramah saya. Skop ceramah saya akan bagi statistik iaitu perbandingan kes-kes yang berlaku di kalangan penduduk Malaysia, dan kedua jenis jenayah komersial iaitu jenayah berada, iaitu jenayah penipuan yang berada dalam talian, dan MIU account iaitu dan last adalah tips-tips untuk pencegahan daripada jenayah komersial ni. Okey. Ini adalah statistik. Ini statistik ni. Okey, statistik iaitu kes jenayah dalam talian, iaitu bagi perbandingan bagi tahun 2018 sehingga 31 Oktober 2021, iaitu tahun lepas. Yang mana jumlah kerugian yang dialami oleh mangsa adalah sebanyak 4.14 juta. Ini adalah satu Malaysia, bukan di daerah Mualim, dan ia adalah satu daerah Malaysia. Untuk makluman hadirin dan hadirat, statistik jumlah kerugian yang berlaku di daerah Mualim kita daripada bulan Januari hingga Disember 2021, iaitu tahun lepas, untuk daerah Mualim saja mencatat rekod sebanyak RM625,000. Ini adalah jumlah kerugian yang dialami oleh mangsa-mangsa yang daerah kita, daerah Mualim, iaitu sebanyak RM625,000. Ini adalah jumlah yang banyak, jumlah tinggi, sedangkan kita daerah yang kecil, tapi jumlah kerugian adalah antara yang tertinggi di dalam negeri Perak. So, ini adalah statistik mangsa-mangsa yang penipuan yang melibatkan jenis-jenis penipuan. Okey, ini adalah jenis-jenis jenayah dalam talian yang jenis-jenis yang berlaku, jenayah komersial yang berlaku sekarang, iaitu e-dagang, iaitu pembelian dalam talian. Ini adalah paling top di kalangan student dan juga di kalangan penduduk Mualim. Pembelian dalam talian, iaitu, dan yang kedua adalah pinjaman tidak wujud, dan yang ketiga Macau scam. Apa itu Macau scam? Nanti saya akan explain. Dan yang keempat adalah pelaburan tidak wujud, yang ini investment yang tidak wujud. Dan yang kelima adalah love scam, iaitu pasal scam. Yang ini adalah bercinta dalam talian. Ini pasal scam dan love scam ni jarang berlaku di penduduk Mualim dan student. Yang paling top di kalangan saya, fokus kepada student saja. Dan paling top mangsa yang student adalah e-dagang dan juga Macau scam dan pelaburan tidak wujud. Ini top di kalangan student, iaitu pembelian dalam talian, Macau scam dan pelaburan tidak wujud. Ini tiga benda ni saya akan explain dan saya akan tekankan untuk perkongsian antara saya dengan student. Okey. Okey, saya akan explain satu, iaitu apa itu pembelian dalam talian, iaitu e-dagang. Okey. Tuan-tuan, puan-puan boleh baca di slide ni apa itu definisi e-dagang. E-dagang ni adalah satu proses, iaitu pembelian yang dibuat melalui elektronik atau melibatkan proses periklanan, pesanan, perantaraan pembayaran dan juga khidmat selepas jualan. Okey, ini adalah definisi e-dagang. Ya, biasanya e-dagang ni akan melibatkan satu platform website. Contoh Lazada, Shopee, Carousel, Mudah, itu adalah satu platform, iaitu platform untuk urusan jual beli melalui online. Ini platform-platform yang biasa kita dengar di laman-laman sosial.
ataupun di talian, iaitu Lazada, Mudah, Carousel, Shopee. Ini adalah contoh-contoh e-dagang. Okey, ini adalah modus operandi yang mana suspek akan gunakan untuk membuat penipuan kepada student. Contoh, student biasa dia akan, tambah tu saya dapat tahu yang student sekarang duit PTM baru masuk. So bila duit PTM baru masuk, dia akan jadi gila sikit untuk membeli. Kuasa beli tu akan jadi tinggi. Bila duit tengok dalam akaun ada banyak, so dia tengok apa yang diiklankan terus rasa nak dan terus rasa nak beli. Ini adalah satu taktik yang mudah untuk scammer ambil opportunity, iaitu ambil peluang yang ada kepada bila duit PTN masuk ni. Dia akan target mana-mana student yang once PTN dah masuk, terus dia akan iklankan macam-macam barang dekat dalam internet dengan harga yang murah, harga yang tidak masuk akal kadang-kadang. Dan harga yang nak kata berpatutan tu tak ada berpatutan, tapi harga yang tidak masuk akal dan harga yang murah. Bila student ni bila tengok harga yang murah dan harga yang tak masuk akal, dia akan terus rasa minat. Dan bila terus minat, dia akan terus tanpa fikir panjang, dia terus akan bank in duit dan terus beli. Okey, ini adalah contoh modus operandi dia. Kalau kita panggil singkatan dia MO. Ini adalah MO atau modus operandi yang berlaku pada e-dagang sekarang ni. Okey, contoh suspek dia akan iklankan barang-barang, contoh apa? Laptop. Student biasanya akan beli laptop, and then biasa kes beli laptop dan apa-apa peralatan elektronik lah, handphone. Laptop dengan handphone ni memang dua ni memang top di kalangan student kalau dia akan beli. Dan beberapa jenis barang elektronik. So suspek ni dia akan iklankan laptop dan barang elektronik ni di platform online, iaitu di Shopee, Mudah, and then di Facebook, Instagram. Dia akan iklankan di mana-mana media sosial lah. So bila kita ni akan tengok dengan harga, contoh laptop MacBook Apple, harga di pasaran adalah RM6,000 lebih, contoh MacBook Apple, Mac Pro, 6,000 lebih, 8,000 lebih. Bila kita tengok dekat platform di iklan di Facebook, di Instagram, tengok harga ditawarkan adalah 1,300 atau 2,000. Dan itu adalah new set, baru. So bila student dia tengok, dia akan terus berchatting ataupun berkomunikasi dengan penjual, seller tu. So bila dia seller ni, once message dah masuk, seller tu akan entertain kita ni, student, untuk tanya jual beli, urusan jual beli macam biasalah. Tanya pasal spek lah, apa semua, aksesori semua. So seller ni akan bagi maklumat apa semua dengan gambar apa semua. Sedangkan benda tu tak wujud pun, tapi dia nak mempercayai pada kita ni sebagai pembeli. So dia akan hantar gambar, dia akan hantar nama syarikat dia, and then lokasi syarikat dia. Sebenarnya itu tak wujud. So apabila dah urusan jual beli tu dah berlaku dan kita ni mangsa setuju dengan harga yang ditawarkan, terus akan pergi ke bank dan masukkan duit dalam akaun yang diberikan oleh penjual tersebut. Apabila duit dah masuk dalam akaun, penjual tu akan beritahu, okey, saya akan postkan barang tu segera ataupun besok. Lepas kita tunggu lama-lama, tak masuk. Barang tu tak dapat kat kita. So ini contoh penipuan e-dagang. Iaitu. Okey, untuk nasihat saya, untuk jenis yang e-dagang ni, tuan-tuan, kalau nak beli barang dalam contoh dalam platform Shopee, Lazada, barang tu itu tak tipu, itu betul. Barang tu kita beli kat Shopee, dekat Lazada, insya-Allah akan sampai. Tak ada payah benda nak tipu, sebab Lazada dengan Shopee ini adalah third party. Bukan barang dia. Itu adalah third party, iaitu platform third party yang mana dia adalah pihak ketiga di antara penjual Lazada dan pembeli. Apabila duit kita masuk dalam akaun Shopee, maknanya duit itu tak akan masuk terus kepada buyer. Bila once barang tu dah sampai, kita klik receive, barulah duit tu akan masuk dalam buyer. Contoh yang sedang berlaku sekarang, di mana scammer, dia guna platform Lazada dengan Shopee, dia iklankan benda macam sama, tapi kita PM tepi. Bila kita PM tepi dengan buyer, itu yang berlaku tu. Dan kedua, bila kita PM tepi dengan buyer,
dan duit tu masuk terus ke akaun buyer, bukan masuk dalam akaun Shopee. Itu yang menyebabkan berlakunya kes-kes penipuan. Itu kita kena berhati-hati. Kalau kita nak beli, contoh beli barang, kita terus beli dekat Shopee atau Lazada, terus direct dia orang. Jangan PM tepi dengan buyer-buyer ni. Bila kita PM tepi ataupun chatting sebelah, kita terus masuk akaun, itu banyakkan scammer lah tu. Hati-hatilah. Kalau nak beli, kita beli terus dengan Lazada ataupun Shopee, terus kita beli. Jangan PM tepi apa semua. Nak tanya spek, tanya. Tapi duit masuk dalam akaun Shopee, bukan masuk dalam akaun nama individu. Okey? Okey, ini contoh-contoh di di media masa lah, di surat khabar tentang penipuan yang berada di talian. Ini kes-kes yang berlaku. Okey, ini pinjaman tak wujud atau singkatan dia PTW. Ini nak kata di kalangan student tak ada famous sangat PTW, tapi di kalangan staff UPSI dan di kalangan orang luar ini famous pinjaman ni. Sejak lagi dengan pandemik ni, dengan PKP lah, dengan apa semua, so masyarakat nak perlukan duit, so dia akan buat pinjaman. Dengan bank dia tak akan lulus, so dia akan cari site tepi. So scammer ni, penipu ni dia bijak. Dia akan iklankan pinjaman-pinjaman yang mana pinjaman tu ditawarkan dengan harga kadar interest yang murah dan senang lulus tanpa melibatkan beberapa dokumen. Dia tak perlukan beberapa dokumen dan senang lulus. So yang ni pinjaman tak wujud ni, di mana biasanya dia akan iklankan pinjaman tak wujud ni, dia akan iklankan di media sosial, iaitu di Facebook dan juga Instagram. Dia jarang diiklankan di newspaper, jarang, tak ada. Dia akan iklankan dekat Facebook dan Instagram. So bila kita perlukan duit, kita tengok cara baca dengan ayat-ayat manis yang mereka tawarkan, iaitu senang lulus, kadar interest yang rendah, dengan dan terus akan direct kepada bank. So kita akan terpengaruh, kita akan juga senang menjadi mangsa itu pinjaman tak wujud ni. Nak tahu pinjaman tak wujud ni satu je saja, iaitu apabila kita pinjam, dia akan minta duit kita untuk masuk dalam akaun dia. Contoh, kita pinjam 10,000, lepas tu dia akan minta kita bayar interest, kita bayar fees, itulah fees yuran guaman, nak bayar ini, nak bayar ini. Kita masukkan dulu, maknanya kita dahulukan duit kita sebelum duit pinjaman tu masuk dalam akaun kita. So inilah satu penipuan yang penipuan yang kurang cerdik lah, yang pasal pinjaman. Siapa yang jadi mangsa ni memang nak kata tu, tapi itulah pinjaman tak wujud ni memang senang jadi mangsa mana-mana yang terdesak sangat nak perlukan wang. Okey, ini modus operandi pinjaman tak wujud. Tuan-tuan, puan-puan boleh baca, boleh tengok dekat slide. Ini contoh MO, iaitu modus operandi mana pinjaman tak wujud ni berlaku. Dia akan tawarkan iklan pinjaman ni dekat Facebook, dekat Twitter, dekat Insta. So kat situ saya showkan tuan-tuan, kalau nak buat pinjaman ke apa ke, tak perlu melalui platform media sosial ni, terus pergi ke bank ke, ataupun buatlah simpanan sendiri, tak perlu nak buat pinjaman. Senang cerita. Inilah satu slide atau modus operandi, tuan-tuan boleh tengok pinjaman tak wujud. Tapi pinjaman tak wujud ni jarang berlaku di kalangan student UPSI. Di kalangan student tak ada berlaku pinjaman tak wujud. Okey, ini link contoh website yang dia akan bagi supaya kita ni akan masukkan data-data kita. Masukkan data-data. Saya lupa. Satu lagi, kalau apa-apa apps yang scammer bagi tentang nombor akaun, misalnya minta jangan key in, jangan bagi nombor akaun kita, nombor password kita dan username online kita. Jangan bagi kepada sesiapa pun. Ini 3 perkara saya nasihatkan, jangan bagi kat siapa-siapa. Username, password online kita dan nombor ATM kat depan tu, 12 digit tu. Jangan bagi kat siapa-siapa. Kecuali kalau kita percaya untuk buat pembelian apa semua, gitu kita boleh consider. Okey, ini contoh MO dia. Okey, Macau scam. Ini adalah Macau scam.
Ini yang famous berlaku dekat Mualim. Daerah kita Mualim melibatkan student dan penduduk Mualim. Macau scam ni adalah satu sedikit yang penipuan dihalangi oleh warga tempatan ataupun warga asing, yang mana dia akan membuat panggilan secara telefon secara rambang dengan mewakil yang mengatakan yang didakwa ni dikata dia wakil daripada pihak berkuasa, ya kira lah LHDN ke, polis ke, mahkamah. Dia akan call, dia akan bagi tahu yang kononnya kita ni mangsa ni terlibat dengan aktiviti yang menyalahi undang-undang. Contoh, terlibat dengan pengubahan wang haram, terlibat dengan dadah, terlibat dengan apa sindiket pelacuran ke apa ke, yang mana dia kata kita ni terlibat. Dia akan call, dia kata cik terlibat dengan ada urusan dengan mahkamah, ataupun terlibat dengan pengubahan wang haram, ataupun terlibat dengan sindiket dadah, yang mana kad pengenalan cik ni ada terlibat masa operasi itu berlaku. Okey, ini contoh MO dia Macau scam. Dia cara Macau scam ni macam ni. Dia cik terima panggilan, tengok telefon terima panggilan daripada +06 and then nombor-nombor, ataupun nombor balai ke, nombor polis ke, nombor mahkamah. Itu memang betul nombor mahkamah, nombor betul. Tapi bila cik terima panggilan, dia kata dia akan okey cik, mula operator akan call tau. Masuk operator iaitu tekan 1, tekan 2, tekan 3 apa semua itulah. Bila cik ikut apa semua dan cik akan bercakap dengan pegawai perkhidmat pelanggan ataupun pegawai polis ke ataupun pegawai LHDN. Di situ dia akan mengaku okey saya ini sekian-sekian nama. Okey saya daripada mahkamah ataupun pihak LHDN mengatakan yang cik ni ada cukai tertunggak sebanyak RM sekian-sekian, berapa, 30,000, 40,000 sekian-sekian contoh amount. So nama syarikat cik adalah nama syarikat ABCD ataupun nama syarikat dia bagi, dan nama ni didaftarkan atas nama cik dan cukai tertunggak. So bila kita dengar kita akan rasa takut sebab kenapa pula sedangkan aku tak ada buat daftar syarikat ataupun aku tak ada buat salah apa semua, tapi mengapa nama aku digunakan? So pegawai tu akan kata maybe benda ni berlaku sebab ada orang guna identiti cik. Dia kata, identiti cik ni mesti dah digunakan oleh individu yang tak bertanggungjawab. Dia akan cakap macam itulah dengan ayat susunan ayat tu. So dia akan minta cik akan buat laporan polis supaya untuk menafikan hal benda ni. So dia kata okey, kita akan setuju, okey saya akan buat laporan polis, dan dia akan secara automatik dia akan bantu, okey saya akan bantu buat laporan polis secara dalam talian. Dan dia akan pass talian tu kepada mana-mana balai ataupun pihak APD ataupun IBK. Dari situ kita akan bercakap dengan pegawai polis sampailah dia akan minta maklumat akaun kita. Dia akan semak, dia kata akaun kita ni terlibat dengan pengubahan wang haram, dan dia akan minta kosongkan duit dalam akaun kita ni untuk siasatan. Dan duit dalam akaun kita tu dia akan bagi nombor satu akaun scammer ni, dia akan bagi dan masukkan duit dalam akaun tu untuk simpanan sementara. Dan selepas siasatan selesai, wang tu akan dikembalikan. Sebenarnya ini adalah taktik scammer. Ini adalah penipuan, ini bohong sebenarnya. Ini tak akan berlaku. Ini pihak LHDN, pihak polis tak akan minta nombor akaun ke apa semua, minta kosongkan nombor akaun ke apa semua, itu semua scammer ni. Tak ada sih. Supaya saya nasihatkan apabila cik terima panggilan scammer ni, terus matikan telefon. Kalau kita tak ada buat salah, kita tak ada daftar syarikat dan apa semua, terus matikan telefon. Tak perlu entertain. Ini semua mengarut. Tak perlu entertain. Kalau kita layan, kita akan terperangkap. Sebab dia guna cara soal tu, cara percakapan tu, dia akan tengking-tengking marah-marah kita. Ibarat kita tengah negotiate kita tengah disoal siasat oleh polis. Tapi dalam talian. Tapi sebenarnya itu semua bohong, lakonan sebenarnya. Bila dia tengking, dia marah kita, itu dah jadi psikologi kita dah tak betul. Bila psikologi kita tak betul, mulalah kita akan ikut daripada A sampai ke Z apa arahan yang diminta. Itu menyebabkan bila duit dah masuk, duit dah bagi, baru kita tersedar kita kena penipu. Dari situ sesal tak ada guna je masa tu. Bila duit dah masuk. Okey. Ingat, Macau scam ialah banyak berlaku dekat student kita. Tambah-tambah lagi dengan duit PTM masuk. Dia akan kata cik terlibat dengan
jenayah itu, ataupun kata ayah encik ataupun ibu ataupun kakak encik ni terlibat dengan jenayah ni, Macau scam ni. So bila terima ni terus matikan telefon, tak perlu. Polis akan call kita, minta kita datang ke balai. Polis tak akan buat siasatan melalui telefon. Ingat polis tak akan buat siasatan melalui telefon. Polis akan telefon kita dan minta kita datang ke balai secara berhadapan. Polis tak akan call kita, nak kata ada warrant tangkap, nak datang rumah, nak tangkap. Kalau tak serahkan duit ke apa semua, kita akan hantar polis dan polis akan tangkap. Tak ada. Ingat, polis kalau kita nak tangkap orang, dia tak akan call. Kalau kita call, confirm dia lari. Buat apa kita nak call? Kita terus datang rumah je. Kalau nak tangkap si A, kita terus datang ke rumah A ni. Kita tak perlu nak call ke, kata okey siap sedia pukul 5 kita datang ke apa, tak ada. Kita terus datang. Subuh lah kita datang rumah dia. Ingat. Dan yang kedua, pihak LHDN ataupun pihak bank, dia akan call kita dan minta kita hadir sendiri dekat cawangan-cawangan yang terdekat dengan kita. Dia tak akan minta nombor telefon kita, okey tolong bacakan nombor akaun ke apa semua, tak ada. Pihak bank tak akan buat macam tu. Ingat pesan saya, pihak bank, pihak polis, pihak LHDN, dia tak akan call kita dan cakap panjang lebar dalam telefon, bertanyakan macam-macam. Semua dia akan minta kita datang ke balai atau ke branch atau ke cawangan-cawangan untuk tindakan seterusnya. Okey, ini adalah satu mana flow iaitu Macau scam yang saya terangkan tadi. Sebenarnya suspek Macau scam ni kita tak kenal siapa dia tu. Itu adalah satu cabaran bagi jenayah komersial sekarang ni. Kita tak kenal siapa suspek tu. Sebab semua melalui talian online. Kita tak kenal siapa dia. Itu adalah kesukaran bagi kita. Kita boleh trace melalui nombor akaun dan nombor telefon. Kebanyakan scammer ni nombor telefon didaftarkan atas orang lain, atas warga asing. Dan pemilik akaun ni kebanyakan adalah penagih dadah. Penagih dadah, geladangan, orang miskin. Biasanya pemilik akaun ni lah yang jadi mangsa-mangsa ni, yang menyerahkan nombor akaun ni kepada scammer. Okey, ini contoh keratan akhbar yang mana melibatkan Macau scam. Macau scam ni dia tak target siapa-siapa pun, dia secara random sebenarnya. Jangan ingat kita bijak, kita pandai, kita belajar tinggi, kita bergaul dengan orang profesional, kita tak kena. Jangan salah. Kebanyakan mangsa, ada yang cerdik pandai, ada yang bertitle doktor, prof, datuk, Tan Sri pun ada yang mangsa Macau scam ni. So kita kena alert. Kita kena selalu ambil info-info, kita tahu info-info terkini melibatkan jenayah-jenayah penipuan ini supaya kita tak ada menjadi mangsa lagi kemudian hari. Okey, yang ni saya sebut tadi yang pasal jenis penipuan, iaitu penipuan pelaburan, itu Macau scam. Ni silap. Investment. Pelaburan, pelaburan tidak wujud. Penipuan pelaburan. Ini iaitu skim-skim cepat cak kaya, skim-skim Ponzi, skim ataupun rolling money ni. Ini melibatkan rolling money ni banyak. Ada berlaku melibatkan, ada laporan polis yang dibuat oleh student kata dia terlibat dengan rolling money, iaitu pelaburan yang tidak wujud ni, yang mana student sini, student ni dia nak cari duit tambahan, duit side income. So bila dia tengok iklan-iklan dekat Facebook, dekat Insta, kata nak kerja part time lah, nak tambah pendapatan. Ini adalah salah satu sindiket penipuan ni, senang. Sorry. Okey, ini sindiket pelaburan ni dia menjanjikan dia akan menjanjikan pulangan deposit yang tinggi. Itu satu saja, iaitu menjanjikan pulangan deposit yang tidak berisiko dan tinggi dan senang dapat pulangan pelaburan tu. Biasa dia akan gunakan, diiklankan dekat media-media sosial dan dia akan gunakan nama-nama VIP, ada penceramah terkenal lah untuk menarik pelabur ni supaya melabur dalam
skim-skim yang mereka tawarkan, iaitu forex ke, minyak masak ke, apa semua. Ini adalah skim-skim pelaburan tidak wujud ni. Ini adalah MO dia. Tuan-tuan puan boleh tengok MO dia, pelaburan-pelaburan yang tak wujud ni. Okay, ini adalah satu iklan. Iklan mana pelaburan yang tidak wujud ni. Investment yang selalu kita tengok dekat media sosial, dekat Insta, dekat Facebook. Macam ni lah. Iklan-iklan maknanya pulangan yang menjanjikan pulangan yang tinggi dan cepat. Ingat tuan-tuan puan-puan, kita melabur tak ada cepatnya nak dapat duit. Hari ni labur 10,000, besok dapat 30,000. Tak ada. Jangan cepat sangat percaya. Tak ada, benda tu tak wujud pun sebenarnya. Kalau kita tamak, kita adalah salah satu mangsa dia. Okey, ni Kereta Akbar, iaitu mana-mana yang melibatkan pelaburan investment ni. Okey, ini love scam ataupun parcel scam. Love scam atau parcel scam ini dulu popular. Dulu 5 tahun sebelum ni popular. Love scam dan parcel scam ni. Masa dia saya ini saya buat short form ini, tuan-tuan boleh baca apa sinopsis apa semua. Tapi ini saya nak shortkan, pendekkan mengenai apa itu love scam dan parcel scam. Okey, sebenarnya love scam ni, parcel scam ni adalah di mana penipu ni dia akan tengok profil Facebook ataupun Instagram kita. Dia akan tengok, dia akan study dulu apa yang dalam profil kita. Contoh, kita selalu update dalam Facebook, kita pergi sana, pergi sini secara bersorangan. Lepas tu tak ada girlfriend, tak ada boyfriend. Kita selalu buat ayat-ayat sedih dalam status dalam Facebook tu kan. Lepas tu kan ada capture, dia dengan boyfriend, kita seorang-seorang makan. Itu adalah satu sebab penipu ni dia akan target kita. Dia akan tengok, penipu ni dia cerdik tau. Dia kalau tak cerdik tak boleh tipu orang. Dia cerdik tau, dia akan buat kajian. Dia akan tengok profil Facebook kita, profil Instagram kita, apa yang kita update selalu. Apa yang kita selalu update status dalam Facebook kita. Dia akan tengok. Dari situ dia akan buat kajian. Ini perempuan ni dia lonely. Ataupun dia tak ada boyfriend, berseorang, dia kesunyian. Contoh dalam kurungan kesunyian lah, senang cerita. So dia akan tengok perempuan ni akan kesunyian ke apa semua. Dia akan masuk. Dia akan PM. Dia akan chatting. Facebook panggil apa? Dia akan messenger. Dia akan messenger kita. Dia akan messenger. Hi, hello, boleh perkenalan. Tapi in English tau. Sebab suspek love scam, Macau scam ni adalah negro. Biasanya negro ataupun orang Nigeria. Orang Melayu tak akan buat macam ni. Biasa suspek adalah negro ataupun Nigeria. Dia akan masuk dalam messenger, dia akan chatting kita. Nak berkenalan lah. Lepas tu dia akan hantar gambar handsome dia. Tapi tak tahu gambar siapa dia ambil, tak tahulah. Dia hantar gambar handsome, kerja bagus, arkitek ke, dia kerja dengan oil and gas ke. Dia beritahu kita dia kerja dekat Abu Dhabi, Dubai. Dia akan tunjuklah kemewahan dia kepada kita melalui gambar-gambar yang dihantar bila kita chatting dengan dia. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sangat menarik. Mana perempuan kalau baca dia akan cair, cepat cair. Akan cuba terpukau bahasa yang digunakan tu. Dengan kita orang Melayu ni tak sampai tahap nak guna bahasa macam tu. Dengan bahasa English yang poem ni, dia akan bagi poem yang menariklah kalau kita baca, tersentuhlah hati tu. So bila itu masa ni bila kita tengok chatting dengan dia akan selalu chatting, akan tanya khabar, dah makan ke apa semua, buat apa. Seminggu lepas tu dia akan bagi tahu. Okey, dia akan turun Malaysia. Dia akan datang Malaysia. So sebelum dia akan datang Malaysia, dia akan bagi hadiah sebagai perkenalan. Hadiah sebagai perkenalan kita berkawan.
Dia akan tawarkan hadiah-hadiah iaitu telefon, handbag mewah-mewah lah, LV, Gucci, apa semualah jenama yang branded kepada kita. So bila kita tengok hadiah-hadiah ditawarkan ni, kita akan rasa terus lagilah jatuh cinta lagi kepada dia. So kita akan okey, terima kasih bagi hadiah apa semua, dan bila esok kan tu pihak courier service akan call kita. Pihak servis courier akan call kita mengatakan barang tu dah sampai dekat KLIA. Dan barang tu sangkut sebab ada duit lah apa semua, dan kita diminta kita bayarkan duty tu. Duty stamp, apa semua barang-barang salah apa semua, dia minta kita yang bayarkan. So kerana kita dah terpengaruh, kita dah jatuh cinta dengan dia ni, kita bayarkan saja 500, kemudian dia akan minta 300, dia akan minta 500. Lepas tu dia akan minta lagi duit. Dia akan minta lagi sampailah kita rasa betul-betul rasa tertipu. Biasa Macau scam, love scam, mengikut statistik yang kita pihak PDRM keluarkan, mangsa biasanya perempuan berumur 40 tahun ke atas. Biasa dia. Ada juga yang umur 20 tahun, 30 tahun ada. Tapi kadang-kadang. Yang paling banyak 40 tahun ke atas. Kebanyakannya ibu tunggal, yang mana yang berseorangan dan yang rasa kesunyian. Biasa target-target dia macam itulah. Lelaki jarang kena Macau scam, love scam ni. Lelaki jarang. Ada juga tapi jarang. Tapi biasanya ditarget perempuan. Sebab hati perasaan perempuan ni berbeza dengan lelaki, so dia senang mainkan perasaan tu. So bila tu mangsa ni akan cepat cair dan dia ikutlah apa yang suspek tu, scammer tu terus. Masukkan duit, nak bayar duty free, nak bayar itu, nak bayar ini. So sebab nak dapatkan hadiah tu. Sebenarnya hadiah tu tak wujud pun sebenarnya. Dan gambar yang dihantar kita tu tak tahu pun betul ke dia. Dan untuk pemakluman, love scam, Macau scam ni bab kata-kata tadi adalah warga negara Nigeria. Ini dia adalah pakar ayat-ayat manis untuk perempuan-perempuan yang berada kat Malaysia ni. Okey, ini MO, iaitu modus operandi love scam yang saya cerita tadi. Yang menyamar jadi pegawai custom immigration tu apabila dia kata barang tu dah sampai dekat Malaysia. Masa menyamar apa semua ni tak ada. Benda ni semua ni tak wujud lagi sebenarnya. Ini belum berlaku. Ya. Selepas dia kata nak hantar barang je, ini semua akan berlaku. Ini flow ni akan berlaku. Masa kita berkenalan tu, benda ni menyamar custom ke apa semua, dia tak akan call kita. Lepas dia kata nak hantar barang tu, besok dia tu baru kita akan tiba panggilan. Mengatakan yang barang tu dah sampai KLIA, dah sangkut. Dan minta kita bayar amount sekian-sekian untuk melepaskan barang tu. So, bila macam ni, terus jangan bayar, jangan takut. Kata kalau tak bayar, polis datang, warrant tangkap dikeluarkan, itu semua penipu. Tak ada. Terus jangan layan, terus block Facebook tu. Ataupun bila jadi macam ni, terus pergi ke Balai Berapira dan buat laporan polis. Supaya kita boleh skat Facebook, pemilik akaun Facebook ni, dimajukan kepada pihak SKMM. Okay, bak saya cakap tadi lah, yang love scam, parcel scam ni, apa punca-punca yang kita menjadi mangsa ni? Senang kita jadi mangsa sebab apa? Bak kata cakap, kesunyian. Yang kedua, krisis rumah tangga. Krisis rumah tangga ni boleh katakan penyumbang antara kedua penyumbang yang menyebabkan mangsa love scam. Sebab bila krisis rumah tangga ni, perempuan ni bila dia dah gaduh suami isteri apa semua duduk berasingan, dia rasa kesunyian, masa itulah scammer ni dia akan WhatsApp ataupun Messenger, chatting nak kenalan lah apa semua. Dari situ boleh tengoklah, boleh baca apa punca-punca dia. Okey, ni kereta akhbar yang mangsa dia buat report. Ada juga yang mangsa yang kena scam pasal scam, love scam ni tak buat report sebab malu. Ada. Ini adalah contoh-contoh kereta yang mana yang ada yang buat report. Sebelum ni pun ada, tapi dia orang tak buat report sebab ada malu ke takut ke, tak tahu yang tu.
amount yang melibatkan masa puzzle scam, love scam ni amount yang banyak kerugian. Tak adanya ratus-ratus, semua kerugian ribu dan puluhan ribu. Dan ini yang trending sekarang, iaitu menyamar sebagai rakan, kenalan atau saudara mara kata nak pinjam duit. Ini trending sekarang, ini paling top. Yang mana kita terima telegram, WhatsApp ataupun mesej daripada telegram mengatakan dia akan guna profil saudara mara atau kawan-kawan kita, kata nak pinjam duit. Cakap saya nak ada perlukan duit sebanyak sekian 10,000 ataupun 500, 600 kerana nak pakai untuk kegunaan harian apa semua. Dia akan mesej kita. Dia akan guna profil yang kita kenal, saudara kita ke saudara mara kita ataupun rakan-rakan kita. Dari situ berhati-hatilah. Mana-mana yang rakan-rakan nak minta pinjam duit tu, minta berhati-hati dan selidiklah dulu. Biasanya dia akan guna nombor telefon lain dan gambar tu gambar saudara mara kita atau rakan kita. Nombor je berbeza. So dari situ saya nasihatkan hati-hatilah untuk bagi pinjam pada kawan-kawan. Jangan jadi pemurah. Jangan jadi kita baik hati sangat. Cepat percaya, terus bagi pinjam. Once kita dah bagi pinjam, dah masuk akaun, duit tu memang susah kan dapat balik kepada kita. Memang payah nak dapat balik. Untuk yang trending, yang top sekarang ni, yang pasal menyamar ni, saya nasihatkan hati-hati. Selidik dulu sebelum kita bagi duit, nak bagi pinjam, selidik dulu. Kalau kita ada save nombor dia, kita call nombor yang ada dalam kontak kita tu. Betul ke dia ni nak buat pinjaman? Call dia, ataupun kalau kita tahu kawan-kawan dia, call kawan dia, tanya, betul ke si A ni mesej aku ni, kita nak pinjam duit sebanyak pasal ayah dia masuk hospital ke apa ke. Kita buat selidik dulu, kalau betul, kawan baik kita nak pinjam, okey. Kalau betul boleh berlaku, kita bagilah pinjam. Ikut atas budi bicara kita. Yang saya kata tadilah, yang pasal nak pinjam duit ni. Ini adalah Keratan Akhbar. Okey. Saya satu nak cakap. Ini pasal akaun kedai akaun ataupun dalam bahasa kita, bahasa komersial panggil mule account, iaitu kedai akaun. Kita ni senang sangat kita nak jadi kedai akaun. Apa itu kedai akaun? Iaitu kita bagi nombor akaun kita digunakan oleh orang lain tanpa kita tahu. Contoh, kawan-kawan kita mesej kita kata nak pinjam akaun, nombor akaun. Kata duit nak masuk, mak dia nak masuk duit. Kata mak dia nak masuk duit ataupun saudara dia nak masuk duit. Dia ni tak ada akaun sebab akaun dia kena block. Dia nak pinjam akaun kita dan kita tanpa banyak cakap, banyak tanya, terus kita bagi. Okey, mana nombor akaun? Ini nombor akaun aku. Ni sekian nombor. So bila duit dah masuk dalam akaun, okey, dia akan mesej kita. Duit dah masuk, minta tolong keluarkan ataupun transfer ke akaun lagi satu. So kita ni tanpa banyak cakap, banyak soal, kita terus buat transfer ataupun keluarkan duit tu dalam akaun, kita bagi dekat dia cash. Ini adalah salah satu kedai akaun. Kita tak tahu duit tu daripada punca daripada mana dan entah duit tu dia ada hasil daripada penipuan dan kita buat, bila pihak PDRM, pihak polis buat siasatan, nombor akaun tu adalah pemilik si A ni, alamat sekian-sekian. Bila kita pergi tangkap, baru dia tahu, nombor akaun ni duit sekian-sekian ni aku bagi pinjam dekat si A ataupun si B. Dari situ kita dah jadi kedai akaun. Kita dah gagal memberi penerangan mengenai duit tu masuk daripada sumber dia daripada mana. So akaun scammer yang berlaku dekat Malaysia ni, akaun yang digunakan tu adalah akaun orang lain. Kita jangan fikir pemilik akaun tu yang buat kerja tipu, tak. Contoh kita beli barang, beli laptop, kita masuk dalam akaun Muhammad Suhaimi, contoh akaun Muhammad Suhaimi. Lepas tu bila kita kena tipu, cik akan fikir Muhammad Suhaimi ni lah yang akan buat kerja tipu ni. Sebenarnya tak, bukan. Muhammad Suhaimi ni bukan buat kerja tipu. Dia ni adalah pemilik akaun sahaja. Dia tak tahu pun duit akaun ni daripada mana.
Sebab apa? Duit masuk dalam akaun saya, akaun Muhammad Suhaimi, sebab Muhammad Suhaimi ni dah jual akaun dia kepada third party, orang ketiga. Yang mana pihak ketiga ni tawarkan duit kepada Muhammad Suhaimi sebanyak RM500. Contoh. So Muhammad Suhaimi ni dia ambil duit RM500 ni, dia pergi ke bank dan dia buka satu akaun atas nama Muhammad Suhaimi, dan lepas SOP buka akaun bank apa semua, dah dapat nombor akaun dengan kad ATM, terus dia bagi dekat scammer ataupun syndicate orang yang jual akaun ni. Bila dia bagi nombor akaun ni ataupun kad ATM kepada pihak ketiga ni, so pihak ketiga ni dia akan jual pula nombor akaun kita dengan kad ATM kita ni kepada scammer. Bila scammer dah dapat akaun kita dan duit, mulalah dia akan buat kerja scammer, tipu, iklankan apa semualah, dia iklankan beli barang, iklankan barang elektronik, iklankan barang kereta ke apa semua. Duit akan masuk dalam akaun Muhammad Suhaimi, dan bila mangsa ni dia akan buat report. Dalam report tu dia akan tulis duit akan masuk dalam akaun nama sekian-sekian, nama Muhammad Suhaimi. So bila polis siasat apa semua, Muhammad Suhaimi ni akan ditangkap pasal duit masuk dalam akaun. So dari situ pihak polis akan trace duit tu pergi mana apa semua. So first Muhammad Suhaimi ni akan ke lock up dulu sebelum siasatan diteruskan ke panjang lebar. So kebanyakan pemilik akaun ni saya nasihatkan student, pendidikan pelajar ataupun kaki tangan opsi supaya jangan cepat sangat pengaruh nak bagi akaun kita dekat siapa-siapa. Jangan bagi. Orang tu nak pinjam, walau wa ima lah kawan baik kita sekali pun nak pinjam nombor akaun kita, kata duit nak masuk apa semua, minta biasa jangan bagi. Jangan bagi nombor akaun kita dekat siapa-siapa pun. Sebab kita tak tahu niat hati budi mereka. Kita tak tahu. So bila duit dah masuk situ, bila siasatan dah berlaku, kertas siasatan dah buka, barulah kita akan sedar masa itu dah terlambat dan kita akan dituduh di mahkamah pasal kita bersubahat dengan scammer. Walahal kita tak tahu pun pasal scammer ni. Okey. Sebelum tu saya stop sekejap. Ada soalan daripada hadirin sebelum saya pergi lebih panjang lagi untuk data 4 jenis penipuan yang saya sebut tadi. Okey, saya mulakan. Yang mana ada soalan? Okey, Assalamualaikum Tuan. Kalau kita dah sangkut, katalah kita tadi ditangkaplah sebagai kedai akaun tadi, kalau kita dibicara, sebab kita kan tak tahu, memanglah kita tanpa sedar. Jadi benda tu bukan kita tak tahu, jadi kita dituduh. Adakah kita memang akan disangkut sabit salah ke? Memang kita akan bersalah? Okey. Terima kasih kepada saudari bertanya. Untuk jawapan soalan tadi tu, apabila pemilik akaun kita tak sedar duit masuk dalam akaun kita dan ada report polis dan kata duit tu masuk dalam akaun kita sebanyak amount sekian-sekian, dan bila kita siasat duit tu betul, bukti betul duit masuk dalam akaun, kita akan bersalah. Kita akan dituduh di bawah seksyen atas kesalahan kecil, iaitu kita gagal memberi keterangan yang munasabah, iaitu di bawah seksyen 29/1 atas kesalahan kecil, iaitu kita ni gagal memberi keterangan yang munasabah ke atas wang tersebut yang masuk dalam akaun kita. Kita boleh didakwa di mahkamah pasal benda ni. Salah, kita mengaku salah. Kalau tak mengaku salah, itu nombor 2. Kita PDRM, polis, kita akan tangkap dan kita akan bawa ke mahkamah untuk penjelasan duit masuk dalam akaun tu untuk apa. Contoh, bila kita tangkap baru dia tahu
duit itu adalah duit penipuan dan sebelum kita tangkap tu adalah dia tak tahu yang duit masuk dalam akaun dia, masa itulah kesalahan tu berlaku. Sebab duit dah masuk, kita tak tahu. Itu adalah satu kesalahan di bawah atas kesalahan kecil, bawah kesalahan jenayah, yang mana hukuman dia didenda tidak lebih daripada RM1,000 ataupun dipenjara selama tidak lebih kurang daripada 1 tahun. Tetap salah. Walaupun kita tak tahu duit tu daripada kita tahu duit tu masuk dalam akaun kita, tapi report polis dah dibuat oleh mangsa mengatakan duit masuk, dibuktikan dengan bank slip betul dan pihak bank mensahkan duit sebanyak ni dah masuk dalam akaun kita. So kita dah gagal memberi keterangan, ada satu kesalahan di bawah atas jenayah. Lain?